Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Fathul Mu'in, muka surat 55, petok bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa kharaja bi adamiyyin farjul bahimati idh la yushtaha wa min thamma jazan nazaru ilaihi. Dengan ditentukannya kemaluan manusia, maka kemaluan binatang tidak termasuk, dan kerana itu pula tidak dosa jika melihatnya. Kalau kita balik hak Arab lah mudah. Wa kharaja bi adamiyyin, dan keluar dengan kata pengarang adamiyyin dalam kurungan hak bari atas sekali. Wa massu farji adamiyyin, dan perkara yang ketiga yang membatalkan wudu adalah masu farji adamiyyin, menyentuh akan kemaluan manusia. Menyentuh akan kemaluan manusia. Jadi wa kharaja bi adamiyyin, dan keluar dengan kata pengarang farash anak Adam, farash manusia, keluar farjul bahimati oleh farash binatang, dengan bahawa sentuh farash binatang tidak membatalkan wudu. Kenapa? Izla yushtaha, kerana farash binatang tidak diingini. Kerana farash binatang dia tidak diingini, bukan menyebabkan jadi bangkit syahwat. Jadi sentuh farash binatang tidak membatalkan wudu. Kenapa? Izla yushtaha, kerana farash binatang tidak diinginkan. Wa min sama, dan dari kerana di sana, dari kerana bahawa farash binatang tidak diingini, jazan nazaru ilaihi, harus oleh melihat kepadanya, kepada farash binatang. Dari kerana kata wa min sama, dari kerana di sana. Mana di sana? Bahawa tidak, farash binatang ni tidak diingini, jazan nazaru ilaihi, harus oleh melihat kepadanya, kepada farash binatang. Tengok farash binatang ni harus tidak berdosa. Jikalau tengok farash binatang tadi tu tidak ada keinginan, kalau dia tengok farash binatang pun dia jadi gerang juga, haram. Dia tengok farash binatang, dia tengok beruk tau. Dia tengok dia jadi gerang, dia tengok beruk contohnya, maka hukumnya adalah haram. Yang kata tengok farah binatang ni tak haram jikalau dengan tiada keinginan.
Sebab ghalibnya sya'an, keadaan faras binatang ni la yushtaha. Sya'an dia, keadaan faras binatang ni memang tidak diingini. Ini kepada hak norma. Tidak dinafikan ada orang yang luar norma. Luar ni, luar daripada kebiasaan. Ada juga hak tengok faras binatang dia jadi gerang. Bukan setakat tengok faras binatang jadi gerang, bahkan dia bersetubuh dengan binatang. Ada sampai peringkat bersetubuh dengan binatang. Bukan setakat gerang tengok faras binatang, dia bersetubuh dengan binatang. Yang mana bersetubuh dengan binatang ni di antara 7 pekerjaan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Taala tidak akan tilik rahmat di hari akhirat. 7 perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Taala tidak akan tilik dengan tilik rahmat pada hari akhirat. Di antara 7 perbuatannya adalah mewati akan binatang, bersetubuh akan binatang. Di antaranya golongan yang buat pekerjaan kaum Lut, liwat. Itu pun sama tu, antara golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak tilik dengan Allah Taala tidak tilik dengan tilik rahmat pada hari akhirat. Orang yang liwat dubur perempuan, orang yang mengeluarkan mani dengan tangan, la'anallahu man nakaha biyadih, melaknat oleh Allah Taala akan mereka yang berkahwin dengan tangan. Siapa pula yang berkahwin dengan tangan? Yang berkahwin dengan tangan ni masa akad nikah dia pun hulur tangan, Tok Imam pun pegang. Itu menikah dengan tangan. La'anallahu man nakaha biyadi. Melaknat oleh Allah Taala akan mereka yang berkahwin dengan tangan. Jangan pergi faham berkahwin dengan tangan itulah hak Tok Imam tu kan nak akad nikah, dia pun pegang tangan pengantin. Sekarang tak pegang dah sekarang ni sebab Covid. Pegang, aku nikahkan kau. Itu bukan nikah dengan tangan. Nikah dengan tangan ni orang yang mengeluarkan air mani sendiri dengan tangan, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara golongan yang tidak Allah Taala tidak akan tilik dengan tilik rahmat pada hari akhirat. Orang yang mendatangkan binatang ni akan ditakzirkan. Akan ditakzirkan. Orang yang mendatangi akan binatang, walaupun setengah pandangan, orang yang mendatangi binatang ni hukumnya seperti had orang yang berzina. Dia sama dengan had, hudud orang yang berzina. Orang yang berzina rebak adalah sebab 100 orang kalau belum berkahwin. Kalau sudah berkahwin kena rejam sampai ke mati. Orang yang mendatangi binatang pun hudud dia kena hudud sebagaimana orang yang berzina. Itu pandangan daif lah. Pandangan muktamad ditakzir jua. Mana kerajaan lah yang menetapkan hukum, nak hukumnya macam mana. Bukan ada pandangan daif mengatakan orang yang mendatangkan binatang hukumnya bunuh. Hukumnya adalah bunuh. Man ata bahimatan faqtuluhu waqtuluha ma'ahu. Sesiapa yang mendatangkan akan binatang, maka bunuh oleh kamu akannya, akan orang yang mendatangkan binatang, dan bunuh oleh kamu akan binatang serta dengan orang yang mendatangkan binatang. Mana binatang tu sunat sembelih. Binatang yang didatangi oleh orang tadi itu sunat sembelih. Tapi hak kata bunuh orang yang mendatangi binatang, itu pandangan daif lah, pandangan muktamad. Orang yang mendatangi binatang hukumnya adalah takzir, serah kepada kerajaan yang menentukan. Dan orang yang mendatangi binatang ni termasuk golongan yang dimurkai oleh Allah pagi-pagi, petang-petang. Tuhan murka sepanjang masa. 4 pekerjaan yang Tuhan murka pagi petang.
Mana di antaranya orang yang mendatangkan binatang, perempuan yang menyuperai lelaki, lelaki yang menyuperai perempuan, kemudian orang yang liwat. Ini 4 pekerjaan yang mana dimurkai oleh Allah pagi dan petang. Mana sepanjang masa dimurkai oleh Allah. Di antaranya orang yang mendatangi akan binatang. Maknanya bukan setakat tengok kemaluan binatang, kemungkinan dia ingin, bukan disanggup setubuhi akan binatang. Mana kalaulah berlaku seumpama tu, maka binatang tadi tu disunatkan sembelih. Jangan duk takak binatang pergi mandi wajib, janganlah. Ditakak binatang tu dia pergi mandi wajib, kawan tu tak ada mandi wajibnya, sembelih. Bila didatangi, ni pernah berlaku ni, bukan tak pernah berlaku. Orang tu hukumnya adalah takzir. Jadi kita sebut kata kemaluan binatang ni tidak diingini, itu sya'an dia lah, keadaan dia. Hak normalnya memanglah kelakuannya tidak diingini. Tapi tadilah tidak dinafikan ada orang yang nafsu pelik. Jadi hak batal sentuh kemaluan adalah sentuh kemaluan anak Adam, sentuh kemaluan manusia. Adapun sentuh kemaluan binatang tidak membatalkan wudu. Sentuh kemaluan binatang tidak membatalkan wudu. Walaupun ada juga pandangan taif mengatakan bahawa sentuh kemaluan binatang jadi batal juga wudu. Itu pandangan taif lah. Itu pandangan taif mengatakan bahawa sentuh kemaluan binatang membatalkan wudu juga, sama macam sentuh kemaluan anak Adam, sentuh kemaluan manusia. Kemudian kemaluan manusia yang batal wudu, kalau kemaluan lelaki, kemaluan hadapan lelaki, hak hanya kemaluan tu sajalah membatalkan wudu. Adapun unsayain, 2 biji abimana tu tidak membatalkan wudu. Kemudian yang membatalkan wudu daripada kemaluan perempuan, kemaluan hadapan perempuan adalah tempat yang berdempet ketika dia berdiri. Kemudian ketika dia mencangkung, tempat tu terbuka. Adapun di tengah tempat khitan tu tidak membatalkan wudu. Kemudian yang membatalkan wudu daripada dubur, tempat yang berhimpun ketika dia berdiri, itu tempat yang membatalkan wudu jika kalau sentuh daripada dubur, kawasan hak membatalkan wudu. Kemudian sentuh kemaluan yang membatalkan wudu ni, sentuh-sentuh bibatni kaffin, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man massa farjahu, wa fi riwayatin man massa zakaran falyatawadda. Man massa zakaran, siapa yang sentuh zakar, didatangkan dengan isim nakirah tu, di umum tu, tidak kira zakar sendiri ataupun zakar orang lain. Ini hak pandangan dalam mazhab Syafi'i kita dan juga pandangan dalam mazhab Hambali. Man massa zakaran, siapa yang sentuh akan zakar, isim nakirah. Ada riwayat man massa zakarahu, sesiapa yang menyentuh zakarnya, falyatawadda, maka hendaklah dia ambil wudu. Jadi mazhab Maliki, sentuh sentuh zakar sendiri membatalkan wudu, sentuh zakar orang lain tidak membatalkan wudu. Maknanya kalau kita nak istinja anak kita selepas dia kencing, kita istinja anak kita ni, wudu kita tak batal dalam mazhab Maliki. Kerana apa? Kerana Nabi bersabda man massa zakarahu, sesiapa yang menyentuh zakarnya, bukan zakar orang lain, falyatawadda. Ini riwayat ni man massa zakaran dengan isim nakirah, sesiapa yang menyentuh zakar. Ini umum lah ni, zakar. Hak sendiri ke, hak orang lain, hak anak ke, falyatawadda, maka dia berwudu.
Menyentuh itu yang membatalkan wuduk dengan telapak tangan. Sentuh kemaluan dengan tapak tangan. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa telah menyentuh kemaluannya, man massa farjahu, siapa yang menyentuh farasnya. Faras ni dia anggota yang berlubang, membetuli hak hadapan dan juga membetuli hak dubur di belakang. Riwayat lain menyatakan barang siapa menyentuh penis, yakni kemaluan zakar lelaki, hendaklah berwuduk kembali. Hendaklah berwuduk kembali. Ini dalil sentuh kemaluan membatalkan wuduk. Ini dalil sentuh kemaluan membatalkan wuduk. Bukan dalil kata sentuh dengan tapak tangan. Dalil membatalkan wuduk sentuh dengan tapak tangan di hadis lain. Hadis tadi sentuh kemaluan maka hendaklah berwuduk. Sentuh dengan tapak tangan, sentuh dengan tapak tangan hadis lain pula. Dalam I'anatul Talibin didatangkan hadis yang berkaitan dengan dalil sentuh dengan tapak tangan batal wuduk. Kalau sentuh dengan belakang tangan tidak membatalkan wuduk. Dalilnya ada hadis dalam kitab I'anatul Talibin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza afda ahadukum biyadihi ila farjihi, apabila menyentuh oleh seseorang kamu dengan tangannya, ila farjihi, kepada farasnya, faras seseorang kamu, walaisa bainahuma sitrun wala hijabun, padahal tidak ada antara keduanya, antara tangan dan antara farah, sitrun dan wala hijabun, tidak ada dinding dan tidak ada hijab, fal yatawadda, makalah berwuduk. Kemudian iza afda, ifda ni dari segi lughahnya adalah al-massu bi batnil kaffi. Al-massu bi batnil kaffi itu iza afda, ifda. Ifda dari segi lughah adalah sentuh dengan tapak tangan. Iza afda ahadukum biyadihi, apabila menyentuh oleh seseorang kamu dengan tangannya, ila farjihi, kepada faras. Jadi afda dari segi lughahnya adalah al-massu bi batnil kaffi. Ini dalam mazhab Syafi'i kita. Adapun dalam mazhab Hambali, sentuh dengan tangan umum, sama ada sentuh dengan tangan tu tapak tangan ke belakang tangan ke, batal semata-mata. Itu mazhab Hambali. Kita terdahulu sentuh kemaluan, kita maklum mazhab Hanafi langsung tidak batal wuduk. Mazhab Maliki yang batal wuduk hanyalah lelaki yang baligh menyentuh kemaluan lelaki itu sendiri. Sentuh kemaluan orang lain tidak membatalkan wuduk. Itu mazhab Maliki. Kemudian mazhab Maliki ni pula sentuh faras perempuan tidak membatalkan wuduk, sama ada sentuh oleh perempuan itu sendiri ataupun oleh suaminya. Suaminya sentuh kemaluan isterinya, tidak membatalkan wuduk. Sebab mazhab Maliki sentuh perempuan tidak membatalkan wuduk, melainkan sentuh dengan syahwat barulah membatalkan wuduk. Kemudian dalam mazhab Maliki pula sentuh dubur tidak membatalkan wuduk. Yang sama dengan mazhab Syafi'i adalah mazhab Hambali. Sentuh kemaluan lelaki, sentuh kemaluan perempuan, sentuh dubur membatalkan wuduk, sama dengan mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Tapi mazhab Hambali ni sentuh dengan tangan, batin, zahir, batal belaka ni dua-dua. Tu. Jadi lebih daripada mazhab Syafi'i lah. Mazhab Syafi'i, kalau kita nak istinja anak kita,
Kebetulan wuduk kita ada, kita pun istinja dengan belakang tangan. Mazhab Syafi'i okey je wuduk kita. Wuduk kita tak batal. Tapi kalau mazhab Hambali, sentuh dengan tangan umum dia kata. Zahir ke batin ke batal wuduk semata-mata. Bukan dalam kitab Subulus Salam syarah kepada Bulughul Maram, dia kata hak mazhab Syafi'i kita sentuh dengan tapak sahaja batal, sentuh dengan belakang tangan tak batal. Dia kata tak ada dalil. Dalil Quran tak ada, dalil hadis tak ada, dalil dari sahabat Nabi pun tak ada, dalil qiyas pun tak ada. Dia tolak gitu tu dalam Subulus Salam syarah pada Bulughul Maram kata Ibnu Hazmin. Ulama kata hak sentuh ni sentuh dengan tapak je batal, belakang tak batal. Dia kata tak ada dalil tu. Tu. Jadi dalam mazhab Syafi'inya, iza afdha, apabila menyentuh oleh seseorang kamu dengan tangan akan faraj, akan kemeluang. Jadi ifdha dari segi lughahnya adalah al-massu bi batnil kaffi, sentuh dengan tapak tangan. Ini dalam mazhab Syafi'i kita. Sentuh dengan tapak tangan barulah membatalkan wuduk. Kemudian tapak tangan ni hak mana? Hak tapak tangan ni. Wa batnul kaffi huwa batnur rahataini wa batnul asabi'i wa munharifu ilaihima inda tibaqihima ma'a yusri tahamulin duna ru'usil asabi'i wa ma bainahuma wa harfil kaffi. Yang dimaksudkan telapak tangan di sini ialah tapak tangan, batnu rahataini, batnu rahataini ni. Ni. Apa panggil ni? Batnu rahataini. Dipanggil apa? Tengah ni panggil dia. Sebab apa dipanggil rahataini? Rahat, rehat. Sebab orang ni masa tukar di rehat dia letak gini ya. Pandai ni. Dia nak tukar rehat kan letak. Ni dia panggil rahatain. Batnu rahatain, dua ni lah. Ni. Perut tapak tangan lah kita panggil tau. Batnu rahataini. Kemudian wa batnul asabi'i. Perut diterjemuh dengan jari bahagian dalam. Allah. Diterjemuh dengan jari bahagian dalam. Boleh faham kita? Jari bahagian dalam. Mana jari bahagian dalam? Ni dalam, ni luar. Ke macam mana? Ni dalam, ni luar. Dia lepas tu kata terjemahan dia ni kita kena ambil terjemahan kita lah. Wa batnul asabi'i. Ni perut anak jari. Ni perut. Ni perut anak jari. Ni tepian jari yang berhimpun. Jika jari dirapatkan satu sama lain tanpa menekan banyak-banyak. Apa maksud dia? Dia gini. Dia ni dipanggil batin. Ni di tepi ni. Tepi sikit je ni. Pada dia. Ni. Tapi dia kata tanpa menekan banyak-banyak. Dia sekarang hak batn ni, batnul asabi' ni betul-betul ni. Kemudian al-munharifu ilaihima ni hak tepi ni sikit. Hak tepi sikit. Ada ni. Mana kalau kita letak tangan, kita tekan sedikit. Kita tekan sedikit. Ma'a yusri tahamulin, serta sedikit tekan. Hak diterima dengan tanpa menekan banyak-banyak. Tanpa menekan banyak-banyak ni payahlah.
Wa munharifu ilaihima, yang di tepi-tepi ni, yang di tepi-tepi ni, yang di tepi-tepi mana ni? Tepi-tepi perut anak jari, tepi-tepi tapak ni. Tepi-tepi sekarang ni, ini perut anak jari, ini perut tapak. Tepi-tepi dia ni, tepi kedua-dua ni. Wa munharifu ilaihima, yang di tepi kepada keduanya. Kedua mana? Ni, rahatain. Dua belah ni, rahatain. Kemudian tepi kepada asabi', batnu asabi'. Tepi ni macam mana? Indan tibaqihima, ketika kita panggil, saya ngaji dulu ketika pekuk. Pada pekuk panggil gini, pekuk, pekuk ada. Ketika pekuk, ma'a yusri tahamulin, serta sedikit tekan, tekan sikit. Tu hak tepi dia panggil. Hak ni tengah sungguh, hak ni tengah buah ni kita tekan. Hak mana setuh tu, arti dia panggil batin. Hak setuh panggil batin. Hak mana tak setuh tu, hak ni dia panggil hujung, hak ni dia panggil tepi. Ni tak masuk. Tok dua ni, lepas tu tekan sikit. Faham tak ni? Ibu jari tak apa nak jadi tu. Ibu jari kita pusing gini. Faham tak ni? Sekarang hak rahatai ni, tapak dengan ni perut jari ni, hak tepi-tepi ni dengan bawah kita tekan sikit. Kemudian hak ibu jari ni kita buat gini lah. Sebab ni masa kita buat gini kan, ibu jari tak sentuh tu. Jadi macam mana kita tahu ibu jari ni? Kita buat gini. Sentuh hak depek ni saja dipanggil perut tapak tangan. Faham tak? Lepas tu nak buat ni, ambil cat hitam gang sekali, lepas tu pelaga gitu. Tak payahlah, faham lahnya. Ambil cat hitam, pelaga molek-molek, tengok mana hak hitam. Hak tu dipanggil perut tapak tangan. Dipanggil perut. Bahagian yang tidak termasuk, ini bukan batin tapak tangan, iaitu hujung jari. Ni ru'usil asabi', ni hujung. Tak masuk ni, tak atas. Pada ni kalau gi setuh kemaluan tu dak atas lah. Pada ni hujung ni. Digi cocok sikit tu dak atas. Ni hujung. Tak termasuk juga dan tepian tapak tangan. Tepian tapak tangan. Tepian dia terjemahan dia tu duna ru'usil asabi', tidak termasuk hujung jari. Lepas tu tepian hujung jari dia pun begitu. Wama bainahuma wama bainaha, dan barang yang antara asabi'. Ni antara asabi' ni. Kemudian wa harfil kaffi, hak tepi ni. Ni tak masuk lah ke ni. Jadi sekarang ni dempek gini, hujung ni tak batal, hak tepi ni tak batal, hak tepi tapak ni pun tak batal. Ada ni. Diterjemah dengan tepian hujung jari. Tepian hujung jari mana? Tepian asabi', tepian jari ni. Ni tepi ni. Maknanya kalau dikepik tu, dia nak basuh kecing anak dia kepik. Dikepik kena ni tak batal lah, sebab ni tepi ni. Tapi kalaulah kemaluan anak tu tak hidup, dia lembek, kita kepik gini, dia akan kena dia akan masuk juga di kawasan hak tapak. Tadi kan kita buat gini kan. Jadi kalau dia kepik kemaluan anak dia tu, kemaluan tu dah hidup, faham tak ni? Dia jadi lembek gitu. Apabila lembek gitu, apabila kepik, dia jadi kena sikit ni di tapak, batal kau. Kepik hak hidup tu lah, barulah dia tak akan tidak akan kena hak di sini ni. Faham tak ni?
Oh gitu pun nak cerita. Oh lah kita cerita lah ada kitab ni. Orang tak boleh kadang-kadang dia kata Allah kitab cerita satu-satu. Oh lah nak mengaji nak kena tahu. Minggu lepas cerita bab manakah bahagian kemaluan yang membatalkan wudu. Cerita juga mana bahagian kena cerita lah. Dia kata sensitif tu. Tak hak mengelepah kan. Unsayain kita sebut dengan 2 biji abi mana. Hak kita ni sebut dua butir play apa disebut. Kasar bunyi tu. Bunyi di speaker dengar kat luar, cerita apa tu? Ke ceramah rumah tangga. Ni bukan ceramah rumah tangga ni. Kena cerita satu-satu lah. Dah masa ngaji dengan tu guru, dia jenis ceria. Tu guru ni jenis ceria. Dia cerita hak benda-benda hak, yalah. Orang duduk depan tersenyum, tu guru ada tahu je kata boleh tahan dia. Dia ada tahu je. Dia tunjuklah begini hak dalam kitab. Begini dia cerita. Tapi dia cerita tu cerita real. Tapi maknanya oleh kerana Tok Guru ni ceria je. Orang hak duk dengar ni kok ni senyum sampai situ tunduk kepala lah ke. Tok Guru cerita sungguh. Tapi dia boleh cerita tu macam real, tak ada apa-apa pun. Macam ni. Jangan kalau kita kelas seumpama ni okeylah, kalau kelas orang puang saja nak cerita macam mana? Nak cerita macam mana kalau kelas tu orang puang saja? Orang duduk depan mereka nak cerita kawasan kemaluan yang membatalkan wudu. Kalau zakat lelaki hak mana membatalkan wudu, kalau bodok perempuan, dia farah perempuan dia panggil bodok. Kemaluan perempuan hak mana membatalkan wudu. Dan kitab memang dia cerita cara detail. Orang ni kadang-kadang dia kata tu lucah, hukum hakam kena tahu. Bab hukum hakam jangan duk malu. Sebab tu ada sahabat perempuan dia nak tanya bab-bab ni lah. Tanya bab-bab. Lepas tu dimulai dengan dia kata tidak boleh malu berkaitan hukum Allah. Dia mula dengan tak boleh malu. Sebab apa soalan tu agak malu sikit. Tapi yang bertanya sahabat ni dia kan sebutlah kita tak boleh nak malu pada hukum agama. Kena tanya jugalah. Orang kita salah faham kat dia kata benda gitu, benda sulit-sulit kena cerita, kena faham molek, kena ajar molek. Tapi nak cerita tak, dia Tok Guru ni kadang-kadang dia jenis ceria, tapi dia ajar tu kalau kita kata mana ni macam tu sikit lah dah, dia ajar straight betul-betul je dia ajar. Kita hak tukar dengar ni kadang-kadang gitulah, jadi malu lah. Tok Guru relax je. Tok Guru relax, dia tunjuk satu-satu. Jangan dalam kitab ni kadang-kadang dia boleh cam. Dalam kitab dia boleh cam kemaluan seseorang dengan anggota tubuh seseorang. Ada dalam kitab Bujarimi Iqna. Boleh cam, boleh tahu kemaluan seseorang dengan tengok anggota badan seseorang. Adalah anggota badan seseorang tu, tengok dia anggota badan tu boleh tahulah kemaluannya macam mana. Dah kita disebut satu-satu. Allah kata Bujarimi Iqna. Bujarimi Iqna. Kita dah ajar lah tu, tapi nak cerita dalam kitab. Sampai detail gitu lalu no. Ni kadang-kadang orang kita ni sentuh dululah cerita bab darah haid pun dia kata apa benda mengajar di surah tu. Bab darah orang perempuan yang mengajar pula orang lelaki tak kena dengan tajuk tu, dia kata dia condemn. Makna sekarang ni yang mengajar tu orang lelaki, mengajar berkaitan dengan darah perempuan. Dia kata tak kena apa? Tak kena juh. Apa? Tak kena juh. Faham tak ni? Faham tak? Tak kena juh. Kan disebut gitu. Tak kena juh apa? Tak kena juh ni tak kena. Tak kena dengan lorong dia dah. Maknanya darah kotor ni, darah kotor orang perempuan, biar orang perempuan yang bicara, orang lelaki tak capur. Orang siapa kata gitu benar. Dan kitab Sulam Mubtadi
Saya baca malam Isnin di Masjid Pengadang Baru. Sultan Muqtadir Syekh Daud Al-Fatani masuk tajuk haid dan nifas. Syekh Daud mengatakan wajib atas suami dan ayah, isteri dan anak perempuan dengan hukum haid, nifas, istihadah, wiladah. Wajib atas suami, isteri. Lelaki lah kena ajar. Wajib atas ayah, anak perempuan. Lelaki lah kena ajar. Ada ni. Yang kita duk mengajar di Majlis Surau tu bukan mengajar bab tajuk haid nifas, mengajar kitab fiqh. Siapalah ditajuk haid dan nifas. Memang mula-mula saya mengajar dahulu, masa mengajar tu memanglah kalau boleh nak laju. Sebab orang puan belaka, segan. Nak lajulah bab haid nifas ni, nak baca gitu je. Tak jadi. Sebab apa? Tak reti-reti pun orang perempuan. Berat sangat tak retinya. Sipir utama haid nifas pun tak lulu. Jadi akhirnya berminggu-minggu mengajar pula bunyi kod speaker. Orang dengar kod luar, lama dah bunyi ustaz ni duk haid nifas. Tak habis-habis cerita ada orang kotor orang. Atau orang marah, orang komplain sebab berminggu-minggu. Jadi berminggu-minggu sebab hak duduk depan tu dia tanya sungguh. Tak malu dianya. Siapa yang tak malu tanya? Sebab dia habis dah, putus dah. Orang tua dah. Dia tanya-tanya, tak ada dah dianya. Baru nak tanya, Allah kata berat-beratlah, tak ertinya. Segang tu segang lah. Tapi bab hukum agama tak boleh nak malu. Ada satu tempat tu, jadi ustaz tu belum berkahwin. Jadi dia tak tergamuk. Lah. Nak hurah bab haid nifas, dia pun cari ustazah. Mana ustazah pun mari mengajar. Ustazah mengajar, kejap-kejap telefon dia. Hak ni guna, hak ni. Dia tak nak jawab, hak anak murid dia tanya. Dia telefon ke ustaz tu pula. Ustaz tu beri tugas ke dia sebab ustaz tu belum kahwin. Dia jadi sebersalah nak ajar orang puang ni. Jadi dia panggil ustazah tolong ajar. Tiba ustazah tu lekat. Hak anak murid dia tanya, ustazah lekat. Dia telefon pula ke ustazah tu. Nak jawab macam mana ni, masalah ni. Kata ustazah pun tak lepas. Mana kata mana? Ni sebab dia kerana tak kahwin, dia rasa segang. Dia dalam bab ni tak boleh segang, bab hukum kena cerita betul-betul dalam bab hukum hakam agama ni. Tapi kalau orang tak faham, Majlis Surau duk cara hadarah kotor orang. Pandai-pandailah orang perempuan tu darah kotor dia. Bila dia keluar sama-sama, pandailah. Ni jahilnya orang lelaki. Macam mana nak pastikan isteri pandai hukum haid dan nifas? Orang lelaki ni macam nak pastikan anak perempuan dia reti hukum haid dan nifas? Baik tak faham pun bab haid dan nifas ni. Kalau perempuan tu tak belajar, tak akan reti walaupun haid nifas putus dah sekalipun, tua dah sekalipun. Tak akan reti. Al-ilmu bita'allum, Nabi kata ilmu kena belajar. Dia faham, alah pandai lah orang perempuan. Tak pandai. Perempuan tak akan pandai. Mana kena cerita. Bab hukum hakam kena cerita. Ni bab kemaluan, bab sentuh kemaluan, itu bab hukum hakam. Dia kena cerita molek, biar faham molek. Kawasan kemaluan mana hak batal, kemudian sentuh dengan apa? Dengan hak tapak tangan baru batal. Tapak tangan, hujung tak batal, tepi anak jari pun tak batal, tepi dia punya rahah tapak ni pun tak batal. Yang batal ni hak bersentuh ketika kita dempetkan dua tangan serta kita tekan sedikit. Kemudian hak ibu ni kita terbalikkan, kita tekan seumpama ni. Jadi hak ni dipanggil perut, dipanggil ni perut. Hak mana sentuh tu dipanggil perut. Mana ni? Hak mana sentuh dipanggil perut. Hak ujung ni dipanggil tepi, taraf tepi. Ni bukan perut. Ni dipanggil apa? Taraf tepi dia panggil. Ni. Dipanggil ru'usul asabi' ni, taraf tepi. Ni. Pandai ni. Kita bab sentuh kemaluan ni kira habislah. Dia akan masuk kepada yang keempat, bersentuh kulit lelaki dengan perempuan. Kita nak pergi pada masalah lain sedikit. Bila sekarang ni hak mana yang sentuh dipanggil perut. Hak depan ni tak panggil perut.
Kita nak pergi kepada semasa kita sujud sembahyang, wajib kena bumi 7 anggota. Dahi, 2 tangan, 2 lutut, 2 perut jari kaki. Bukan jari kaki, perut jari kaki. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumi, Nabi kata, diperintah akan aku bahawa aku sujud atas 7 anggota. Mana? Dahi, 2 tangan, 2 lutut, 2 perut jari kaki. Bukan jari kaki, perut jari kaki. Dia jari ni macam jari tangan lah. Depan belakang ni panggil jari belakang ni. Faham tak ni? Depan belakang dipanggil jari belakang. Tapi hak kaki ni perut. Perut. Ini kita tangan ni makna kaki lebih kurang lah. Mana perut? Ni perut. Dempet ni perut. Ni. Mana kalau kaki ni perut. Ni tak panggil perut. Faham tak ni? Bila dia sujud, dia letak cacang je. Kena tak perut? Tidak kena. Kena hujung. Maka tidak sah. Sebab tidak cukup 7 anggota yang wajib kena bumi. Kalau letak gini, ni sama teluh lah belakang tangan, belakang jari tu ni. Dia panggil apa? Hampar apa? Ayat gini. Ni sama teluh lah. Orang sujud kadang-kadang dia buat gini ni. Tak ni, dia sudah letak gini. Tapi letak saja. Kena tak perut? Tak kena. Sebab apa? Sebab perut ni kena tekan sikit. Kenalah perut. Tapi kalau hubung cacang gitu, hanya kena hujung jari kaki, bukan perut jari kaki. Ni kena perut isi nasi je. Perut jari kaki tak kena. Mana apa tu? Kena tekan sedikit, barulah perut jari kaki kena bumi. Sebatang sebelah dah apa dah. Kita sebelah kaki ada 5 jari. Kena 1 jari okey dah. Tapi disunatkan kena ke-5 perut jari kaki, sunat. Kena sebatang jari kaki sebelah, okey dah, lepas dah kewajipan. Hak sunatnya kena perut ke-5 jari. Kalau boleh dengan anak jari pun kena perut juga. Kita anak jari ni, kalau anak jari hak jenis pendek payah nak kena. Kalau jenis kecil kan. Kemudian ketika kena perut jari kaki, kita tekan ke-5 jari kaki kena perut, disunatkan jari kaki tu renggang. Renggang. Jangan jari rapat, renggang. Ni sunat hai'ah belaka ni, renggang. Pada ni. Jangan rapat gitu. Ni hak sunat hai'ah. Kena ke-5 perut jari kaki. Tapi sekurang-kurangnya kena perut jari kaki sebelah sebatang jari pun tak apa dah. Tapi kena sebelah kanan dan sebelah kiri kena, walaupun hanya sebatang jari. Walaupun kena sikit saja perut, tapi nak comelnya kena biar banyak. Kena bumi tu. Ada ni. Tapi nak ceritanya, manakah perut jari kaki? Perut ni hak mana hak depek ni. Kalau kita lagalah jari kaki dan hak depek ni perut. Hak ni dia panggil hujung. Mana kalau letak cacang tu, tak kena perut lah dia panggil. Ketika kita sujud. Ni kadang-kadang sampai ke bubuh belakang jari kaki duk gini kadang-kadang. Sekali tu congek pun ada, tak kena latar. Berapa kali dia serbang kali kaki dia serbang ke apa. Ni macam-macam lah. Kadang-kadang kita memang biasa jumpa seumpama tu. Cuma ni cerita hak mazhab Syafi'i, pandangan muktamad lah. Jumhur 3 mazhab, termasuk pandangan Imam Rafi'i, pandangan yang kuat dalam mazhab Syafi'i kita, sunat sahaja kena 7 anggota dilatar di bumi. Hak wajibnya kena dahi. Hak 6 anggota yang lain sunat juga. Macam mana nak buat kena dahi saja? Dalam kitab dia ajar, ikat tali di perut, gantung di atas, tarik. Lepas tu terapung, bubuh dahi latar. Tangan terapung, lutut terapung, kaki terapung. Sah dah dia kata. Sebab apa? Sebab kena dahi dah latar. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Dan Quran sebut kesan sujud adalah di dahi sahaja.
6 anggota lain Quran tak sebut. Lepas tu adik kata umirtu an asjuda ala sabati azumin tu diperintah akan aku Nabi kata sujud atas 7 anggota, perintah sunat bukan perintah wajib. Itu jumhur. Kebanyakan mazhab termasuk pandangan Imam Rafi'i, pandangan dalam mazhab Syafi'i. Mana kalau kita tengok di hadapan kita orang sujud tak kena perut jari kaki tak sedut pedulilah. Tak sedut peduli lah, tu biar ke dia lah. Pada ni itu benda khilaf. Cuma kita nak cerita ni pandangan mazhab Syafi'i kita, pandangan Imam Nawawi, pandangan yang muktamad. Syarat untuk sah rukun sujud kena bumi 7 anggota termasuk perut jari kaki. Perut jari kaki ni pula kalau orang lelaki sunat jangan berlapik dengan umpama stocking. Ya ni, itu sunat lah pula. Hak wajib jangan berlapik dalam mazhab Syafi'i kita adalah dahi. Kita maklum. Tangan lelaki sama perempuan sama, biar betul-betul kena bumi, bukan berlapik dengan baju semayang. Tangan, tapak tangan, sunat. Adapun kaki orang perempuan memanglah berlapik sebab orang perempuan kaki aurah. Orang lelaki kaki biarlah jangan berlapik dengan umpama stocking. Dia biar kena bumi dalam keadaan kaki kita tu tidak berlapik dengan stocking. Adapun lutut, lutut kena berlapik lah sebab lutut ni di atas lutut tu aurah bagi orang lelaki. Hak wajib jangan berlapik dahi. Sunat jangan berlapik lelaki dan perempuan tapak tangan. Adapun perut jari kaki lelaki sunat jangan berlapik, perempuan dia kena berlapik lah sebab kaki perempuan adalah aurah. Yang berlapiknya adalah lutut sahaja. Ini bagi orang lelaki. Tapi kita nak sebut tadi hak berkaitan dengan manakah dia perut jari kaki. Perut ni hak depek ni, hak mana sentuh tu dia panggil perut. Hak kita dibicara di sini dengan perut tapak tangan. Ni hak sentuh kemaluan batal wudu. Ni perut tapak tangan, perkara yang membatalkan wudu. Yang ketiga, warabi'uha talaqi basyaratai zakarin wa unsa. Keempat, bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.